keuntungan di dalam bisnes, dalam kerjaya, dan ada juga 2020 ni diduga dengan keuangan. So hari ni saya nak cerita tentang unit amanah. Dia ada dua cara melabur di dalam unit amanah. Especially pagi tadi saya mendengar saya menonton MHI Malaysia hari ini. Ramai orang menceburi bidang perniagaan. So bila menceburi bidang perniagaan, salah satu yang saya nak tekankan di sini ialah continuation of caruman untuk bersara tu. Bila kadang-kadang bila kita berniaga ni, kadang-kadang kita tak terfikirkan on EPF. Contohnya sebab kita bos kan, sampai berkata selalunya bos-bos ni atau business owner ni tidak mencarum. Ada satu lagi cara di mana anda boleh mencarum jika anda berniaga. Namanya ialah skim persaraan swasta atau private retirement scheme. So apakah dia private retirement scheme ni? Okey, skim ni ataupun pelan pelaburan ini ialah satu produk simpanan simpanan untuk persaraan, nama pun PRS, private retirement scheme atau skim persaraan swasta, di launch oleh our government 10 years ago, 10 tahun dahulu, kerana mengikut statistik 70% rakyat Malaysia pertama menghabiskan duit caruman EPF semasa pengeluaran 555 tu less than 3 years dah habis. But the latest statistic shows that less than 1 month pun ada habis. Sebab kenapa? Nampak tak tabung-tabung ni? Sebab semasa bersara, duit kita banyak dikeluarkan untuk pertama ialah perbelanjaan bersara kita. Masa tu kenapa saya cerita pasal perbelanjaan bersara? Some people dah bila bersara tu tak bekerja lagi. Some people may umur 55 kuat lagi dia continue. But how about yang betul-betul retired to stay at home, travel the world ke? Contohlah, sekarang tak ada travel the world, maknanya travel, enjoy masa dengan anak-anak, enjoy masa bersama keluarga, enjoy masa menaik taraf diri, belajar, apa lagi, go towards hobby yang duk tunda-tunda tu. So perbelanjaan rumah continue kena bayar walaupun kita berhenti kerja ataupun bersara. So, and then next is education. Tahukah anda dua perbelanjaan paling besar semasa bersara ialah education anak. Ialah kalau orang kata, tapi saya tak ada anak. Contoh, satunya anak, tapi yang kena fikir it's not about education anak. How about us? Are we going to stop learning masa umur 55? Mesti masa tu nak belajar skill-skill baru, nak pergi seminar, nak pergi workshop skill, perlukan duit. Okay. Jadi salah satu perbelanjaan paling besar semasa bersara, sebab orang ikut statistik makin lama makin lewat berkahwin umur 30, berkahwin umur 40. Jadi bersara anak baru masuk sekolah. Itu yang masuk sekolah. How about yang masuk university lagi? Beribu satu semester ya. Okay, ni satu education. Kedua holidays. Memang ramai lah menanamkan impian. Ramai saya tanya bila bersara nak buat apa? Antaranya ialah nak berjalan, nak enjoy. So itu salah satu perbelanjaan besar. And next is ataupun kecil ni lifestyle. Nak mengetih-ngetih dengan karak-karakan, nak pergi events, atau nak buat event, semua tu perlu belanja. Apa-apa lagi lifestyle. Sebab talking about lifestyle, some people continue lifestyle masa bekerja sampai dia bersara. Dan semasa bersara, takkan kita dah biasa spend untuk makan di tempat-tempat yang kita suka tu. Takkan masa kita bersara kita terus cut. Mungkin kita kurangkan jumlah ataupun berapa kali kita makan di tempat yang kita minat sangat tu, yang agak mahal tu, tapi kita still pergi. Because bersara tu should be an enjoyable time, a happy time for you. Bersara bukan untuk kita merudum-merudum. So how to prepare? Melaburlah dalam skim persaraan swasta atau PRS. Itu yang pertama. Sebab produk yang saya nak cerita ni PRS, yang satu lagi ialah apa dia? Pelaburan patuh syariah di dalam unit amanah, Islamic Unit Trust di Malaysia. Kena baca sebab baru print tadi kan. Essentially for you all, saya print ni nak menunjukkan
Di Malaysia ni ada morning Rosie, how are you? Morning Fizo. Di Malaysia ni kita ada dua pilihan, konvensional dan syariah. Jadi produk yang saya nak cerita pagi ni atau dah bercerita dari tadi pada past few minutes ialah unit amanah syariah. Satu ialah untuk jangka masa panjang, betul, PRS, Skim Perusahaan Swasta atau PRS. Kedua ialah unit amanah dari segi pelaburan unit amanah ni boleh cater to whatever plan that you want, sama ada short term, medium term atau long term. Some people maybe dalam setahun hingga 3 tahun ni plan untuk nak perbanyakkan deposit, simpanan deposit untuk beli rumah. So bukalah satu tabung pelaburan unit amanah di dalam private banking. Macam saya wakil daripada Principal Asset Management Berhad. Of course, melalui private punya dan professional fund manager, our returns are more competitive daripada traditional bank. More competitive. Okay. So, nak simpan dalam setahun ni berapa? Sebulan? RM500, RM1,000, RM2,000. Berapa harga rumah anda nak beli tu? Ataupun kereta ke? Ataupun belanja raya tahun depan? Bukan tahun ni ya. Tahun ni lagi 4-5 bulan je. Tahun depan lagi setahun 5 bulan nak prepare dari sekarang. Berapa nak simpan? 200, 500, 1,000, 5,000. Boleh menggunakan unit amanah. Nak beli kereta, beli rumah, belanja raya, belanja hantar anak masuk universiti pun boleh guna ni. Apa lagi? Nak simpan duit untuk road tax, insurans kereta tahun depan. Berbelanja tu maknanya simpan dulu baru spend. Simpan dulu baru spend. Okay. So apakah beza kedua-dua ni? Yang pertama, walaupun dua-dua ni ialah produk unit amanah, yang ini telah dilaunchkan oleh government 10 tahun lepas. Kerana apa? Macam saya mention tadi, kerana statistik menunjukkan caruman EPF tak cukup, so kena top up. Dan more than 10% rakyat Malaysia dah go into business. So bila go into business, apakah persediaan anda untuk persaraan? If you tidak mencarum di dalam EPF, anda kena mencarum di dalam PRS. Kelebihan PRS, bagusnya PRS ni boleh liquid. Bezanya ialah boleh liquid setiap tahun sekali after 1 year. Tapi kalau janganlah, sebab nama pun private retirement scheme. Lepas tu semua daripada akaun PRS ni boleh dikeluarkan masa umur 55. Hebat kan? Umur 55 boleh keluar semua, and along the way setahun sekali boleh keluar daripada akaun 2. PRS sama juga, dia ada akaun 1 dengan akaun 2. Akaun 1 70%, akaun 2 30%. Okay. So apakah kehebatan produk unit amanah? Tidak kisahlah sama ada dari segi PRS maupun pelaburan macam saya macam tadi lah, with a purpose, di rumah ke, short term ke, medium term ke atau long term. Saya ada juga customer yang buka account dia untuk persaraan tapi dia buat unit amanah. Kenapa? Sebab dia kata dia takut nanti in between dia nak keluar banyak. Dia rasa takut kalau log in dalam PRS tu hanya boleh keluar 30% saja. So bagi saya, bila customer memberikan memberikan budget, saya akan pecahkan dua-dua. Separuh-separuh ke ataupun 10% sini, 90% sini ke, ikut umur, background dan kehendak anda. Okay, apakah kehebatannya dua produk ni? Dua plan ni, dua program ni. Pertama bila talk about unit amanah, kita menulis sikit. Pertama talking about unit amanah, pertama ialah dia patuh syariah. Apa saja pelaburan kita melibatkan diri kita, kalau boleh biarlah syariah. Bila kita ada option konvensional dengan syariah, ambil yang syariah. Bila syariah tu kita tahu tidak ada tobacco, tidak ada alkohol di dalamnya, tidak ada gambling di dalam sektor-sektor pelaburan yang di mana syarikat asset management tu atau bank tu uruskan. Boleh lega lah dekat situ. Lepas tu kedua, dia sangat-sangat pulangan dia lebih atraktif. Apa maksud dia lebih atraktif? Lebih menarik daripada pulangan-pulangan simpanan di luar sana. Boleh pilih. Sebab unit amanah ada 4 background. Ada income sahaja, ada konservatif, ada medium aggressive dan ada very aggressive. Ada yang bagi 4%, 8%,
8%, 12%, dan 15, 20, 30, 40, 50% pun ada. However, the higher the return, the higher the risk. How to go about it? You must have a professional financial consultant with you. So bila talking about that, you ada professional financial consultant dan juga professional fund manager. Fund manager lah, macam tugas saya sebagai your wealth advisor. Saya akan mendengar dan juga ikut what is your program or your plan yang you nak, 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 10 tahun, dan untuk apa, purpose apa, returns yang anda nak, itu saya akan advise. Dan saya akan tengok apa fund yang sesuai, income ke, konservatif, medium agresif atau agresif. Okey, selebihnya bila saya menghantar segala dokumen kepada company saya, fund manager akan uruskan di mana duit tu akan dilaburkan. Kalau income fund, of course tak ada equity lah. Fund manager kami akan beli sukuk, company-company lain punya sukuk. Dan juga government punya sukuk. Kalau income, kalau konservatif, separuh akan dilaburkan di dalam stock market, separuh di dalam fixed income tadi, yang bond tadi saya mention tu. So yang setengah tu masuk dalam stock market tu, kita akan beli lebih 30-40 stocks. That will be handled by fund manager, which is the company. Jadi kita dah tak payah nak risaulah tiap-tiap hari nak tengok stock market, tiap-tiap minit, tiap-tiap saat kan. Macam setiap kawan saya kan, depan skrin je kan. If you love it, it's your job, it's okay. But how about us yang bekerja, yang ada business to run, and then family also to jaga. So the best product and the best pelaburan yang anda kena rebut ialah unit amanah. Serius saya kata, this is my 20 years in this industry. If it's not good, saya dah lama keluar dah. But satu, terbukti daripada simpanan saya sendiri. Kedua, daripada family. Ketiga, bila saya tengok orang lain yang saya bawa masa sama-sama, maksudnya saya uruskan pelaburan mereka pun start having a lot of profit. And again, bila kita melabur, kita kena diversify. Tidak boleh letak semua simpanan kita dalam satu basket atau satu tempat. Ada banyak traditional simpanan di luar sana. What is okay. Nak letak tabung haji, EPF, kan, ASB, kena ada tu semua, diversify. Dan salah satunya kena mencuba dan kena ambil ialah unit amanah daripada private bank ataupun daripada asset management company. Bila talk about private kan, dari segi service, daripada segi returns, of course much better. So ladies and gentlemen, okay, ni baru 3. Nombor 4, continue. Okay, nombor 4 ialah apa dia? Mampu milik. Orang bila sebut pelaburan aja kan, berapa ringgit tu Dr. Puji? Saya ada satu customer tu, I talk with her last week. I kata, buka account 500 je, dia nak ribu-ribu. And then, bukan saja ratus-ratus private retirement scheme, buka account hanya RM100. RM100 dan bulanan boleh minimum buat auto debit, kena buat lah. Janganlah buat RM100 simpan untuk 30 tahun. Buat RM100 tu dah berharap jadi 1 juta dalam masa 30 tahun. Cannot lah kan. So dah buka account minimum 100. Kalau ada 1000, bukalah 1000. Kalau ada 500, bukalah 500. Saya ada customer buka 500,000 pun ada. That is one of the highest or big check that we have. 1 million pun ada. Dan buka private retirement scheme. Kenapa? Sebab private retirement scheme boleh beri competitive and more attractive return daripada normal traditional bank product. So diversify. I tak kata that yang lain tu tak bagus. Diversify. Don't put all eggs in one basket or in one product. Okay. Under unit trust, yang program saya mention tadi, nak simpan dia, nak beli rumah, nak beli kereta, semua tu kan, buka account hanya 500 saja. And we even have product that auto debit dia sebulan RM100. 200 pun ada. Nak buat bulanan 5,000 pun ada. Ada customer ikut our track record, minimum auto debit bulanan dia lah 25,000 sebulan. Dia seorang business owner, of course gaji mesti lebih 100-200 ribu. So dia buat auto debit. Hey, auto debit business owner 25,000 sebulan. Sebab dia tahu the power of compounding interest. Apakah dia compounding interest?
Iaitu simpan, collect dividend, bonus setiap tahun. Apakah produk-produk tu? You have to have a financial consultant lah. So please call your financial consultant, your financial planner, your wealth advisor to ask more about the investment that you dah ada ni. Ataupun you can give me a call or you can tinggal message later, PM saya. Saya mempunyai konsultan di seluruh Malaysia. I also have my legacy running around, 1,000 mereka. I can, if you're di Perak, you di Pahang, I can send my team there to see you. And buka untuk private retirement kita dia apa? 100 dengan 50 ni, RM500 buka account. Again, nak buka account 10 juta pun boleh, nak buka account 20 juta pun boleh. Yang paling besar orang buka account di dalam unit amanah ialah 100 juta. Ada, sebab kami ada, remember tadi ada income fund, ada conservative, ada medium aggressive dengan aggressive. So those yang nak buat parking facility kan, kami ada money market fund dengan sukuk. So antara yang favourite lah, thank you so much. Antara yang favourite ialah money market untuk company-company yang nak letak duit mereka, nak parking sebulan, 2 minggu, 3 bulan, 6 bulan. Morning Fatih, nak simpan setahun. Tu lama lah, kalau setahun saya akan syorkan sukuk. Money market fund tidak ada service charges, sukuk hanya 1%. Yang sebab terpaksa diuruskan oleh bank kan, so kita bayar professional fees. Apa lagi? Kalau macam equity, yang macam saya mention tadi lah, unit amanah ada konservatif, medium aggressive dengan aggressive tu 4.8% processing fee. Kenapa ada processing fee? Sebab remember, separuh akan letak dalam sukuk atau government sukuk atau private sukuk, and another part of it akan dibeli shares. 30, 50 tu bila beli shares, it incurred cost. So kita share sama-sama. Okay, so going back to nombor 4. Okay, the last one lah. The last kelebihan sebenarnya melabur dalam unit amanah ni ada 21 kekuatan. 21 kekuatan. Siapa yang pernah datang workshop saya Fast Start, Fast Start akan kembali semula insyaAllah hujung bulan ni. Nanti saya beritahu tarikh. Saya cerita dan saya ajar macam mana mengguna 21 kekuatan tu to make money or to save money or safeguard your money. Okay, so hari ni saya share 5 dulu. Saya nombor 5 ialah apa dia? Liquidity. Tadi I mention dia patuh syariah. Lepas tu apa? Pulangan dia menarik, ada 6, ada 8, 12, ada 15, ada puluh tu apa ya? Talk to your consultant. Lepas tu macam mana boleh dapat banyak tu? Again, talk to your professional financial consultant, and because we have fund managers working for you. Kalau you nak employ one fund manager to organize your money, to manage your money, let's say lah you bagi dia duit, you ada 5,000, you ada 10,000, how much you nak employ one fund manager or one manager nak uruskan duit you? You nak pass it on to stock market, to broker. Do you employ the broker to look for you every second? So saya pernah melabur di dalam stock market before. I know that as much as saya meletakkan separuh bebanan di dalam di bahu broker saya sendiri kena ambil pot ambil peduli dengan simpanan pelaburan yang saya buat, stok-stok yang saya beli. Saya tak boleh salahkan saya punya broker bila stok beli RM2 jadi 30 sen. Pernah happen. Memanglah happy moment bila beli RM3 naik RM6, beli RM6 naik RM10. But economy wise, stock market wise, mana ada straight line. That's how you make money. You cannot really make money from a straight line like this. It has to be like that. Baru you make money. Faham? Okay. So again bila I cakap tentang tadi liquidity ialah di mana under private retirement scheme, rakan-rakan boleh mengeluarkan duit after 1 year. Tapi government marah lah, nanti government denda 8%. Walaupun ialah boleh keluar, kalau boleh tunggulah untuk bersara. So rakan-rakan yang berniaga di luar sana, yang ada butik, yang meniaga meniaga burger yang sedap-sedap tu kan, ataupun meniaga macam tadi lalu lah ada tulis, ada makcik tu jual nasi lemak yang dah bungkus kan, nasi lemak padu. Dia open table. Wow, I baca tu
So, rakan-rakan yang berniaga ni daripada medium size sampailah ke besar ke bilion-bilion, you have to have private retirement scheme. You have to have. If you tidak ada private retirement scheme, again, give me a message. Saya bantu macam nak buka account dan meneruskan melalui auto debit ke, nak buat top up every 3 months ke, setahun sekali ke. But you must have. Sebab you berniaga dan you mesti jaga you punya persaraan. Perbelanjaan, persaraan. You matters. Yang berbelanja nanti bila kita tua, kita bersara lah. Kan? Warga emas nanti di bahu kita tau. Di bahu kita. Ya, sampai perkata ada anak-anak. However, biarlah kita ada the millions or the ratus ribu ke, menolong anak-anak untuk berbelanja untuk kita. Faham? Hi Moon, how are you pengantin baru? Hi Afika, hi Suzana. Okay, so saya wrap up ya. So hari ini daripada tadi awal saya bercerita tentang satu produk nama dia Unit Amanah. Yang telah dibahagikan kepada 2 cara pelaburan. Apakah cara pelaburannya? Satu, private retirement scheme kepada anda yang hari ini saya kata berniaga, dan even kepada anda yang gaji bawah 5,000 atau di bawah 5,000 ya, ikut statistik ya, akan ada buat 170 ke 200,000 semasa bersara. Cukup ke? 200,000 kira-kira sekarang, kira 200,000 bahagilah 20 tahun jangka hayat lepas bersara. Bahagi 12 bulan. Berapa dapat? Mesti dapat 600 ke 700 kan? Yang sekarang you berbelanja 45,000. And masa bersara nanti dapat 600 hingga 700. Macam mana tu? Macam mana adjust 1/5 berbelanja? Tiba-tiba nak ikat perut, tak nak makan tempat yang anda suka, ataupun nak cut down your handphone line, wifi di rumah, ataupun ada Astro, Netflix, semua nak cut. How can that be? Bersara should be an enjoyable time. Bersara should be a time, one of the time in your life you should look forward to. Ya ke Moon? Okay, I know weather is also hujan sekarang ni kan. Take a lot of vitamin and rehat Okay, insyaAllah kita jumpa. Alright, so lagi satu Unit Amanah untuk flexibility dari segi nak beli rumah, nak beli kereta, nak berkahwin, simpan untuk kahwin. Ini tiba-tiba dah terjumpa jodoh idaman hati tu, alamak, tak prepare dengan simpanan. Lepas tu of course bila hantar merisik, meminang keluarga belah sana untuk lelaki lah minta certain hantaran, wang hantaran. Macam mana tu? Kan naklah 2-3 tahun. Macam zaman dulu boleh lah. Zaman dulu orang berkahwin umur 19, 20, 21, 22, 23 yang boleh lah kata 2 tahun, 3 tahun apa untuk majlis. Sekarang ni cannot. Some people bila jumpa je kita kena percepatkan benda yang baik. 6 bulan, 1 tahun. Normally 1 tahun lah. So in 1 year, can you save 10,000? Can you save 15,000? Yang I dengar lah sekarang ni punya hantaran kan. Can you save 20,000, 25, 50? Okay, especially let me go into the mid-40 and 40 yang gaji bawah 5,000 ni. So boleh simpan ke dalam masa setahun tu that puluh-puluh ribu. Kalau si gadis minta 10,000, 15,000. Itulah pentingnya ada simpanan atau pelaburan dalam Patuh Syariah Unit Amanah. Anda boleh buat bulan-bulan, anda boleh buat bila kalau anda berniaga. Okay, bulan ni start dululah Dr. Boci 5,000. Nanti 3 bulan lagi saya ada duit masuk, saya top up pun boleh, because dia liquidity. Liquidity dia maksud apa? Flexibility. Macam air, senang kan dicincang. Maknanya fleksibel dari segi nak top up, nak redeem dan sebagainya. Hi Ain. Ya Moon, kita jumpa nanti nak kongsi dorgi. Wah, itulah hari ni I didn't know that you're coming. Tak bawa pula hadiah Moon. Okay. Alright. So to wrap up, saya dah wrap up tadi 5 kebaikan daripada 21 ya, kekuatan dan kehebatan Unit Amanah. Pertama, Patuh Syariah. Sekali saya lah nak pening-pening fikir adakah tebeko ke genting apa dalam pelaburan ini. And then pulangan dia lebih atraktif, boleh pilih. Remember ada 4 funds background ya, nak 4 ke,
Nak 4 hingga 6 ke, nak 8 hingga 12 ke, nak 12 hingga 15 ke, atau 15 hingga 10 ke, talk to your consultant. Okay. And then of course professional financial consultant. Kenapa saya kata professional financial consultant? Kami semua ada kena ambil exam sebelum boleh present kat customer. Dan selain daripada exam, kami datang kelas. This is my 20th year. Of course saya lah yang memberi kelas sekarang ni. Plus saya juga I'm also attending, contohnya macam for last year CFP, Certified Financial Planner. So have a professional financial consultant to help you with. Okay. And then of course bila melabur, kita ada fund manager yang uruskan duit kita. Bukan kita duk tengok screen. Oh, hari ni hijau, hari ni merah. Alamak, macam mana pelaburan saya, Dr. Poci? Don't worry. You have a target, you have a time frame. We work on that. Let the fund manager deal with every second punya merah hijau, with every profit. Itu kerja dia. Okay. And then apa dia? Mampu milik. PRS buka akaun RM100 sahaja. Sejuta boleh, 100 juta boleh Kata minimum. Nak buat auto debit harus kalau buka sikit sebab apa? Nak buat compounding interest tu. And then next is kalau unit amanah buka akaun 500 saja, bulanan 100. Nak buka akaun sejuta, again maksimum kami tidak ada ceiling. You nak habiskan satu dana kami 1 bilion tu pun boleh. InsyaAllah kalau dapat kalau ada customer yang macam tu boleh jumpa saya tu. Okay. And last kali liquidity. Boleh top up, boleh switch. Oh, hai dengar dana Asia Pasifik sekarang ni mencanak laju. Boleh buat switching free. Untuk syarikat kami switching free. Setengah syarikat dia impose service fee, syarikat kami tak ada. Nak top up boleh, nak pengeluaran boleh, kecuali PRS lah. Setahun sekali saja boleh dengan sedikit tax by the government sebab this is an idea that launched by the government to help kita yang berniaga untuk ada caruman selain daripada EPF, dan untuk kita yang dah ada caruman EPF tu top up. It's 100,000 enough. 500,000 cukup? 1 juta cukup tak? You kira 1 juta, 1.2 juta bahagi 20 tahun, bahagi 12 bulan, you boleh berbelanja dalam 5,000 sebulan. Okay lah kan? But you must have 1.2 million. So dah ada belum? So, kalau gaji you 5,000 sekarang, make sure by the time you retired, you must have 1.2 million. If you tak ada, give me a call. 012390650 OPM saya. I help you with. You have to start somewhere. Itu yang ada peribahasa Melayu apa dia? Dikit-dikit lama-lama jadi jutawan. So okay ladies and gentlemen, thank you for watching my live pagi ni berkenaan dengan merebut peluang di dalam unit amanah. Remember, unit amanah sangat bagus. It's syariah compliance, it's liquidity, it's affordable, mampu milih 500 dengan 100 saja. Dan bulanan pun agak mudah, 100 dengan RM50. Tapi jika anda mampu lebih, buat lebih. Remember, anda penting, persaraan anda penting. Dan di bahu kita lah yang kita kena apa pun kita kena kita lah yang kena bertanggungjawab untuk menguruskan kita punya persaraan nanti. So bahu ni kita kena pikul sendiri. Okay, lagi separuh tu dipikul oleh siapa? Okay, talk to your financial consultant so that he or she boleh memberi nasihat yang sangat tepat dan sangat baik. Sebaiknya lah mengikut plan masa anda dan plan apa anda nak simpan tu dan berapa returns yang anda nak. Work together with your financial consultant. So okay, thank you everyone. InsyaAllah kita berjumpa lagi petang nanti. Kita bersiaran. Saya akan bercerita lebih banyak tentang pelaburan dalam unit amanah. Remember, dikit-dikit lama-lama jadi jutawan. RM300 sebulan dalam masa 20 hingga 30 tahun. You boleh bridge 1 million. How do you get that? Dikit-dikit every month. 300 saja paling minimum. Macam mana? Talk to your consultant or you can give me a call. Okay, bye everyone. Thank you for watching. Assalamualaikum. Have a great Monday. Full Monday.